Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi memberkati sidang muzakarah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita semua berkumpul secara maya bagi membincangkan isu berkaitan hukum dan fatwa moratorium. Kita telah pun sedia maklum bahawa wabak COVID-19 yang telah melanda negara kita dan negara lainnya telah memberi impak yang besar terhadap perkembangan ekonomi global. Maka Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia mengumumkan yang ahlinya sedia untuk membantu peminjam yang berkemungkinan berdepan dengan masalah berikutan wabak COVID-19 dengan menawarkan penangguhan bayaran pembiayaan. Jadi, kita mendapat surat permohonan fatwa daripada pemohon yang ingin mengetahui fatwa berkaitan hukum moratorium yang diberikan oleh pihak bank kepada para peminjam. Jadi, saya dengan sukacitanya menjemput setiausaha untuk menerangkan dengan lebih detail berkaitan surat permohonan yang diterima oleh Jabatan Mufti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahibul samahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai surat permohonan ini, saya ingin memaklumkan terlebih dahulu bahawa salah seorang daripada pegawai istimbat kita iaitu Ustazah Maria telah mengalami masalah rangkaian internet, jadi dia akan menyertai kita sebentar nanti. Jadi baiklah, sebagai makna yang dimaklumkan dalam memo yang telah diedar kepada semua ahli muzakarah pada minggu lepas, muzakarah kita pada hari ini diadakan bagi menyelesaikan masalah yang diaju oleh pemohon iaitu Cik Siti Mariah Muhammad Fauzi, yang mana surat permohonan ini diterima pada sekitar 2 minggu yang lepas berkaitan dengan isu moratorium yang ditawar oleh pihak bank kepada para peminjam. Pemohon seorang penjawat awam yang berkhidmat sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Sultan Mahmud dengan berpendapatan sebanyak RM4,000 sebulan. Beliau telah membuat pembiayaan Islamik di beberapa buah bank bagi tujuan membeli kenderaan, membina rumah serta pembiayaan peribadi yang lain. Jadi oleh itu, apabila COVID-19 melanda dunia dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang berlanjutan hari ke hari, bank-bank telah menawarkan salah satu produk perbankan iaitu moratorium, iaitu penangguhan balik pinjaman. Maka pemohon memohon fatwa berkaitan dengan hukum moratorium. Oleh itu, untuk memahami persoalan yang diajukan pemohon, saya minta izin menjemput pemohon untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan dengan isu tersebut. Diminta kepada Cik Siti Maria untuk memasuki ruangan muzakarah. Elok kita berkenalan dahulu dengan ahli jawatan kuasa yang bersama-sama kita dalam muzakarah hari ini untuk mendengar isu yang diperongkan oleh Encik. Baik, saya sahibul samahah Datuk Ahmad Mursyid bin Muhammad dan SU saya Nur Ain binti Zulkifli, pegawai buhus yang pertama Ustazah Nurul Bakis, pegawai buhus yang kedua Ustazah Siti Nur Alia binti Nuh, pegawai istimbak Ustaz Wakiluddin, pegawai istimbak yang kedua Ustazah Siti Mariah. Dan kita juga disertai oleh ahli jawatan kuasa fatwa Dr. Siti Aisyah binti Hazali, merupakan seorang pensyarah di Pusat Pengajian Islam IBS. Sebentar tadi setiausaha telah menerangkan isi permohonan, surat permohonan daripada pihak puan. Boleh puan jelaskan isu dan konflik dari pihak puan yang berkaitan moratorium itu? Dipersilakan puan. Dipersilakan puan. Saya merupakan seorang penjawat awam yang membuat membuat pinjaman atau pembiayaan dengan pihak bank. Secara umum, moratorium ini adalah satu bentuk kebenaran yang sah dari segi undang-undang kepada penghutang bagi menanggungkan pembayaran pembiayaan dalam satu tempoh ditetapkan. Jadi, penangguhan ini adalah kepada pinjaman individu dan perniagaan
seperti perumahan, kenderaan, modal kerja dan pinjaman peribadi. Memandangkan moratorium ini adalah satu perkara baru, maka timbul beberapa persoalan hukum berkaitan moratorium. Adakah moratorium ini melibatkan riba? Terdapat juga isu berkaitan faedah tambahan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang terganggu. Okey, begitu. Baik. Kita minta mana-mana jawatankuasa yang ingin mengutarakan pandangan berkaitan isu ini, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selaku pegawai buhus, untuk memahami dengan lebih lanjut berkaitan moratorium, saya telah menghubungi dua buah bank, iaitu Maybank dan Affinbank. Okey, penjelasan yang saya perolehi dari bank-bank tersebut ialah moratorium ni bermula secara automatik selama 6 bulan dan melibatkan pinjaman atau pembiayaan dalam denominasi ringgit Malaysia bagi pelanggan konvensional dan pembiayaan Islamik. Okey, serta individu yang merupakan peminjam dari kalangan pengusaha kecil dan sederhana, iaitu PKS. Okey, semasa tempoh ni pembayaran balik untuk pinjaman atau pembiayaan yang layak ditangguhkan selama 6 bulan sehingga 1 Oktober 2020 yang melibatkan produk-produk bank seperti pinjaman konvensional dan pembiayaan Islam untuk gadai janji, sewa beli, ASB, overdraft atau kemudahan tunai Islamik, pembiayaan peribadi Islamik, pembiayaan pendidikan Islamik dan Ar-Rahnu. Okey, walau bagaimanapun, moratorium hanya diberikan kepada peminjam yang tak mempunyai baki tunggakan lebih daripada 90 hari pada 1 April 2020. Selain itu, moratorium juga dikecualikan dari pinjaman atau pembiayaan Islamik sewa beli, kad kredit Ikhwan, kad charge dan kad korporat. Okey, untuk moratorium yang bermula 1 April sehingga 1 Oktober 2020, pelanggan tak akan dikenakan sebarang charge penalty atau denda sepanjang tempoh penangguhan. Malah, amount ansuran dan tarikh tempoh bulanan juga tak berubah. Okey, walau bagaimanapun, charge bayaran jika lewat ataupun pampasan yang kita panggil takwid sebelum tempoh moratorium masih akan dikenakan kepada pelanggan yang lewat bayar lah. Okey, saya terang sikit pasal takwid. Okey, takwid ialah pembayaran ganti rugi yang didenda ke atas kerugian yang terjadi bagi pihak bank di atas sebab kelalaian dan kelewatan para pelanggan dalam melakukan bayaran pembiayaan yang dibuat. Okey, pendapatan daripada hasil takwid ni dikira sebagai pendapatan bagi pihak bank. Okey, selain tu, moratorium bukanlah wajib untuk diterima oleh semua pelanggan. Okey, jika ada pelanggan yang ingin menarik diri daripada pakej penangguhan dan ingin meneruskan pembayaran pinjaman atau pembiayaan seperti biasa, pelanggan bank hanya perlu memaklumkan perkara tersebut pada institusi kewangan yang terlibat. Ya, dari penjelasan pihak bank jelaslah moratorium fasa pertama diberikan secara automatik kepada semua peminjam dan tidak dikenakan sebarang cas atau faedah. Encik Mariah, ada apa-apa lagi yang ingin ditambah? Silakan. Silakan Encik Mariah. Benar, pihak bank memang tidak mengenakan cas bagi moratorium fasa pertama. Walau bagaimanapun, para peminjam telah dimaklumkan oleh pihak bank berkaitan cas dan faedah yang dikenakan bagi moratorium lanjutan. Okey, baik. Saya selaku pegawai buhus yang kedua akan berkongsi berkenaan maklumat berkaitan moratorium lanjutan. Okey, silakan. Okey. Baik, saya telah menghubungi dua buah bank iaitu CIMB Bank dan juga Bank Rakyat untuk mendapatkan maklumat berkaitan moratorium lanjutan. Susulan pengumuman Belanjawan 2021, program bantuan bayaran bersasar itu TRA disediakan bagi memberi bantuan yang berikut kepada pelanggan yang layak apabila permohonan daripada pelanggan untuk mendapat bantuan disahkan. Bantuan ini akan disediakan kepada pelanggan yang sahaja dan pelanggan boleh bermohon bantuan bermula dari 23 November 2020 sehingga 30 Jun 2021 dan pembiayaan yang terlibat dalam moratorium lanjutan
mestilah permohonan yang diluluskan sebelum 1 Oktober 2020. Walau bagaimanapun, bantuan bayaran balik pinjaman bersasar hanya berkuat kuasa pada 1 Disember 2020 sehingga 30 Jun 2021. Okey, bagi moratorium lanjutan, pihak bank telah menyediakan dua pilihan, iaitu yang pertama, penangguhan bayaran ansuran selama 3 bulan dengan faedah ataupun keuntungan akan terus akru ke atas amount yang tertangguh, ataupun bank boleh mendapatkan semula kos faedah ataupun keuntungan tambahan daripada perubahan dalam pembayaran ansuran. Okey, bagi pilihan kedua pula, 50% bayaran ansuran selama 6 bulan ataupun faedah pinjaman pembiayaan bulanan. Dan sekiranya pelanggan memohon untuk pengurangan lebih rendah, bank hendaklah memenuhi permohonan tersebut. Dalam situasi ini, faedah ataupun keuntungan akan terus terakru ke atas amount yang tertangguh dan bank boleh mendapatkan semula kos faedah ataupun keuntungan tambahan daripada perubahan dalam pembayaran ansuran. Okey, bagi sesetengah bank, bantuan bayaran balik pinjaman bersasar akan mengakibatkan tambahan biaya pinjaman kerana jangka masa pinjaman ataupun pembiayaan anda akan dipanjangkan atau jumlah ansuran anda akan meningkat. Bagi pelanggan yang mampu membayar ansuran pinjaman ataupun pembiayaan, pihak bank menyarankan agar pembayaran pinjaman ataupun pembiayaan yang ada tidaklah ditangguhkan. Oleh itu, boleh saya tahu kadar pembiayaan Puan Maria kepada faedah terapung atau kaedah faedah tetap dan pinjaman konvensional atau pembiayaan Islamik ya? Saya membuat pembiayaan Islamik dengan kadar faedah terapung. Okey, baik. Daripada maklumat yang diperolehi daripada pihak bank, untuk moratorium lanjutan bagi peminjam yang layak sahaja, mereka hanya perlu mengesahkan pilihan bayaran balik dengan bank mereka. Walaupun bagi pinjaman sewa beli dan pembiayaan Islam berkadar tetap, peminjam perlu menandatangani perjanjian baharu menurut Akta Sewa Beli 1997 dan keperluan syariah. Baiklah. Alhamdulillah. Kehadiran Cik Mariah pada hari ini memberi gambaran yang cukup jelas berkaitan isu pembincangan muzakarah kita. Pihak kami berbesar hati dengan kesudian Cik untuk hadir bersama-sama kita. Terima kasih Cik Mariah selaku pemohon isu pembincangan muzakarah kita pada hari ini. Sama-sama, terima kasih juga atas penjelasan yang diberikan. Saya berharap isu ini ada jalan penyelesaiannya dengan segera. Mohon izin keluar Webex terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Mariah. Jadi kita teruskan muzakarah kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadharatun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, dan jika yakni orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan yakni sebahagian ataupun semua hutang itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini berkait rapat dengan isu ini serta situasi semasa. Pada masa sekarang, ramai diuji dan terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Banyak perusahaan dan perniagaan menanggung kerugian. Ia kemudiannya dimanifestasikan atau ditunjukkan menerusi peningkatan kadar pengangguran maupun penurunan jumlah pendapatan yang diterima oleh pekerja. Jadi, ada mana-mana ahli jawatankuasa yang ingin mengajukan apa-apa pandangan? Saya mengalu-alukannya. Dipersilakan. Seperti dalam makluman kita semua, Dr. Aisyah berpengalaman sebagai ahli Majlis Penasihat Jamaah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Penasihat Syariah Bank-Bank Perdagangan. Jadi saya minta doktor untuk mengulas dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan isu ini. Silakan doktor. Okey, baiklah. Bagi meringankan beban semua pelanggan, bank-bank telah menyediakan plan-plan moratorium untuk membantu pelanggan bagi memilih kaedah terbaik untuk membayar pinjaman atau pembiayaan mengikut kemampuan mereka. Peminjam diingatkan supaya untuk sentiasa membuat pertimbangan rapi tentang pilihan pembayaran balik yang ditawarkan oleh institusi kewangan masing-masing, terutamanya pada kaedah untuk mereka menyambung semula pembayaran balik selepas tamatnya tempoh penangguhan. Kaedah ini mungkin termasuk jumlah ansuran berikutnya yang lebih tinggi atau lanjutan tempoh pinjaman selepas tempoh moratorium selama 6 bulan.
peminjam perlu memastikan bahawa mereka ini sentiasa memahami berkenaan dengan aplikasi atau kesan kewangan secara keseluruhan dan menilai kemampuan diri mereka sama ada mereka ini memenuhi implikasi itu ataupun tidak. Selain itu, bagi perbezaan moratorium antara pinjaman konvensional dan juga pembiayaan Islam, yang pertama pinjaman konvensional iaitu di mana faedah tambahan atas jumlah bayaran balik selama tempoh moratorium bagi pinjaman konvensional ini akan diteruskan ke atas baki yang belum dijelaskan yang merangkumi pinjaman pokok dan faedah iaitu terkompaun semasa tempoh moratorium ini. Walau bagaimanapun, beberapa institusi kewangan boleh membuat keputusan sama ada untuk tidak mengenakan kadar faedah kompaun semasa tempoh penangguhan dan perkara ini perlulah diteliti melalui laman sesawang institusi kewangan masing-masing. Seterusnya, pembiayaan Islam iaitu di mana keuntungan ini akan terus diambil kira pada jumlah pokok yang belum dijelaskan. Walau bagaimanapun keuntungan tersebut tidak akan dikompaun selaras dengan prinsip syariah dan institusi kewangan tidak dibenarkan untuk mengenakan bayaran penalti lewat atas jumlah yang tertunda. Dalam makna kata lain, bayaran balik pinjaman hanya tertangguh selama 6 bulan sahaja. Maka maknanya tiada riba lah dalam moratorium pembiayaan Islam ini ya? Ya, betul. Okey, penting isu ini dibincangkan jika ada hubung kait dengan riba. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menceritakan berkaitan beberapa dosa besar sebagaimana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'a mawbiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali yatimi wal tawalli yawm az-zahfi wa qadhfu muhsanati mu'minati al-ghafilati. Maksudnya, jauhilah kamu semua daripada 7 dosa besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ia? Sabda Rasulullah, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa atau nyawa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri daripada peperangan dan menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina. Riwayat Al-Bukhari nombor 2766 dan 6857 dan manakala riwayat Muslim nombor 145. Jadi apa pandangan Ustazah Mariah mengenai perkara ini? Dipersilakan Ustazah Mariah. Baiklah, moratorium ialah satu perkara yang diharuskan selagi mana tidak berkait dengan riba. Tokoh besar ulama Islami dalam bidang kewangan dan muamalat turut bersetuju bahawa harus hukumnya untuk bank menggunakan moratorium walaupun ada peningkatan pada harga atau hutang. Tokoh ini terdiri daripada Dr. Hussein Hamid Hassan, Syekh Abdul Sattar Abu Hudah, Abdul Dan, Nizam Yaaqubi, Abdul Rahim, Abdul Aziz dan Dr. Walid Hadi. Antara hujah mereka menggunakan konsep wadi'u al-jawaih. Contohnya, si A mempunyai tanah lalu disewakan kepada si B untuk tanamannya. Pada kebiasaannya, si B memperolehi hasil sebanyak 10 tan. Namun tiba-tiba tanamannya diserang belalang yang banyak dan menyebabkan hasil tanamannya tinggal 5 tan sahaja. Oleh itu, dia tak mampu membayar sewa tanah tersebut kerana ia di luar kemampuannya. Lalu tuan tanah iaitu si A memberi diskaun atas dasar wadi'u al-jawaih kerana kesukaran tersebut. Perkara ini dituntut demi meraihkan kemaslahatan penyewa yang berada dalam kesukaran. Maka lebih-lebih lagi dalam isu moratorium, bank tidak memotong jumlah pinjaman. Sebaliknya hanya menangguh pembayaran dalam tempoh-tempoh tertentu. Mustafa Al-Marawi dalam tafsirnya menjelaskan bahawa sekiranya orang yang sedang menanggung hutang sedang menghadapi kesulitan,
hendaklah pemiutang menunggu atau memberi tempoh sampai penghutang tadi berkelapangan atau mampu melunaskan hutangnya. Bagaimanapun jika pemiutang bersedekah kepada orang yang berhutang yang sedang menghadapi kesulitan dengan membebaskan sebahagian atau keseluruhan hutangnya, itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada memberi penangguhan pembayaran balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pendapat yang diberikan oleh Dr. Siti Aisyah sebentar tadi, kerana kalau kita lihat keharusan moratorium ini bertepatan dengan kaedah-kaedah fiqh. Antara kaedah fiqh yang bertepatan ialah al-umuru bimaqasidiha. Maksud kaedah fiqh ini adalah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan manusia dan muamalat hanya akan diambil sekiranya berdasarkan niat atau tujuan mereka dalam pelaksanaan urusan tersebut. Pemberian moratorium ini adalah niat suci pihak kerajaan kepada rakyat Malaysia bagi meringankan bebanan rakyat dalam berdepan dengan isu ekonomi akibat penularan COVID-19. Seterusnya, kaedah fiqh yang berkaitan adalah ad-darar yuzal, yang bermaksud kemudaratan wajib dihilangkan. Asal bagi kaedah ini adalah berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la darara wala dirar, atau kama qala Rasulullah, maksudnya tiada kemudaratan dan tiada perbuatan memudaratkan orang lain. Jadi kemudaratan wajib dihilangkan kerana kemudaratan adalah satu bentuk kezaliman dan haram di sisi syarak. Maka dalam hal ini wajib kita melarang daripada mendekati mudarat sehingga ia tidak dapat berlaku. Dan sekiranya mudarat telah pun berlaku, maka wajib kita mengangkat ia serta-merta dengan kemampuan yang kita mampu. Menurut kajian yang dianalisis daripada Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek yang dilancarkan oleh Kementerian Kewangan kita, mendapati bahawa hampir 40% pekerja melaporkan pengurangan pendapatan di sepanjang tempoh PKP ini. Termasuk dalam kategori menolak kemudaratan adalah menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga maruah. Kaedah ini termasuk dalam penghasilan maqasid syariah dengan menolak kemudaratan dan meringankannya. Pelaksanaan kedua-dua kaedah ini dapat dilihat dengan jelas dalam pemberian moratorium ini oleh Kerajaan Malaysia kepada rakyat menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun dikenali sebagai prihatin sempena penularan penyakit wabak COVID-19 ini. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Wakil atas penerangan tadi. Sebelum kita melakukan kesimpulan muzakarah kita pada hari ini, saya mempersilakan ahli musyarak untuk membuat rumusan. Pertama sekali, ahli jawatan kuasa fatwa kita, Dr. Siti Aisyah. Dipersilakan rumusan anda. Okey. Baiklah, terima kasih. Saya selaku di bahagian pakar kewangan Islam, saya amat bersetujulah dengan pemberian moratorium oleh pihak kerajaan dengan melihat kepada suasana masyarakat kita, keperluan dan kesejahteraan untuk semua. Saya bersetuju. Baik, itu dia rumusan daripada Dr. Siti Aisyah. Dan yang kedua, pegawai istimbak kita, Ustazah Siti Mariah. Silakan. Pada pandangan saya lebih cenderung mengharuskan kaedah moratorium demi meraihkan kemaslahatan penyewa yang berada dalam kesukaran. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti Mariah. Seterusnya rumusan daripada pegawai istimbak kita, Ustaz Wakiuddin. Silakan Ustaz Wakiuddin. Bismillah. Bagi pandangan saya, moratorium ini adalah harus kerana ia bertepatan dengan apa yang diterangkan sebelum tadi, iaitu ia berkait dengan kaedah-kaedah fiqh yang iaitu al-umuru bimaqasidiha dengan ad-darar yuzal. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas rumusannya Ustaz Wakiuddin. Seterusnya kita pergi kepada pegawai-pegawai buhus kita. Dipersilakan Ustazah Siti Nur Alia dengan rumus anda, dipersilakan. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya harus moratorium ini bagi memberi kemudahan kepada rakyat untuk menyelesaikan segala pinjaman yang dilakukan. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti Nur Alia. Seterusnya pegawai buhus kita, Ustazah Nurul Balkis. Dipersilakan dengan rumusan anda. Okay, terima kasih.
Baiklah, bagi pendapat saya, moratorium ialah satu perkara yang harus selagi mana ia mengandungi unsur riba. Kerana unsur riba ni yang perlu kita hati-hati. Kerana jika adanya unsur riba, maka moratorium menjadi haram. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nurul Balqis. Yang terakhir sekali, kita pergi kepada rumusan oleh Setiausaha Nurul Ain Zulkifli. Dipersilakan. Bagi pandangan saya, harus untuk kita menggunakan produk perbankan moratorium ni sebab dia memberikan kemaslahatan yang lebih besar kepada rakyat Malaysia, terutamanya pada waktu pandemik ni. Baik, terima kasih kepada semua ahli mesyuarat atas rumusan anda. Daripada rumusan-rumusan yang diterima daripada setiap ahli majlis, maka Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Kelantan pada 10 Februari 2020 mengeluarkan fatwa bahawa moratorium adalah harus dan sah. Jadi rasanya setakat itu saja muzakarah kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada ahli majlis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.